Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 dan 5 kimia. Okay, hari ni kita nak, tanpa berlengah masa, kita nak sambung. Bukan nak sambung lah. Okay, kita nak ulang kaji. Okay, harap kamu semua boleh ulang kaji. Okay, saya nak kamu semua ulang kaji every week. Okay, setiap minggu kita nak ulang kaji untuk topik lagi-lagi pelajar tingkatan 5. Okay, untuk topik yang dah kamu belajar. Okay, itu penting. Okay, every week you must do the revision. Okay, mesti. Okay, walaupun kamu dah kamu pergi kelas tuition dekat luar, okay, tak nak saya kena juga, okay, to make sure all of you have strong content, okay, supaya kamu semua mempunyai content yang kuat, okay, dalam kimia. Okay, so di sini saya nak ingatkan kamu bahawa, okay, paling kurang, okay, satu minggu, okay, sila buat paling minimum. Okay, cikgu cakap apa? Paling minimum. So, bila cikgu paling minimum, maksudnya paling sikit lah. Okay, kamu buat satu soalan esei. Okay, dan paling minimum 10 soalan objektif. Okay, untuk kamu revise balik, strongkan kamu punya content. Okay, walaupun kamu dah belajar dalam tuition ke, kamu kata dah terlalu banyak kerja ke, tapi tak nak mesti. Lagi-lagi kepada pelajar yang masih lagi lemah untuk topik kimia. Okey, so dalam asid dengan base, okey, jom kita lihat sampai sebelum saya membebel lagi panjang. Okey, dalam bab asid dengan base ini adalah bab tingkatan 4. Okay. Dalam topik asid dan base, okay, apa yang penting? Okay, yang pertama adalah maksud ataupun definisi. Okay, apa yang akan kamu belajar dalam definisi? Okay, dalam definisi apa yang akan kamu belajar adalah yang pertama, okay, definisi untuk asid. Okay, definisi mengenai asid. Okay, yang pertama, definisi mengenai asid. So, kamu tahu okay, apa yang dimaksudkan dengan asid. So, kepada pelajar yang tingkatan 4, mereka mesti dah baru ingat, baru belajar. Okay, sebab itu patutnya kamu kena ingatlah. Okay, asid. Apa itu asid? Asid adalah suatu bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Itu kena tahu. Okay, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okay, untuk base, okay, untuk base ataupun alkali, okay, bahan kimia yang melarut yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okay, hidroksida. Maksudnya dia mesti mengion. Okay, maksudnya mesti mengion di dalam air. Okay, so dalam selain daripada definisi, okay, kamu kena tahu. So untuk asid pula, okay, untuk asid, okay, apakah kategori asid yang kamu belajar? So asid pula keasidannya, okay, yang pertama kamu belajar mengenai monoprotic acid. Okay, monoprotic acid. Okay, kedua adalah diprotic acid. Okay, yang ketiga adalah triprotic acid. Okay, ini adalah jenis-jenis asid. Okay, triprotic acid. Okay, so kalau kamu tengok, okay, kalau kamu tengok jenis-jenis asid ini, okay, kalau kamu tengok jenis-jenis asid ini, so kamu kena tahu, okay, apa yang dimaksudkan monoprotic, okay, apa yang dimaksudkan di. So mono dari sebenarnya 1 mole of hydrogen ion, 1 mol sahaja hydrogen ion bila, okay, bahan tersebut dia mengion di dalam air, menghasilkan 1 mol hydrogen ion. Diprotic pula, okay, apabila asid tersebut mengion di dalam air, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okay, untuk triprotic, okay, apabila asid tersebut mengion di dalam air, dia akan menghasilkan 3 mol ion hidrogen. Okay. Dah kamu belajar yang ini, okay, kamu akan dikenali, okay, kamu akan belajar mengenai asid kuat dan asid lemah. Okay, bahagi lagi dua, iaitu asid kuat dan asid lemah. So kamu kena ingat yang ini. Yang ini apa yang kena ingat cikgu? Okay, yang ini yang perlu kamu ingat adalah definisi. Okay, definisi asid kuat, alkali kuat, asid lemah dan alkali lemah. So kena ingatlah. Okay, so kamu dah belajar bahawa, okay, untuk asid kuat, okay, bahan yang mengion di dalam air, okay, maksudnya yang fully ionized. Maksudnya dia mengion secara lengkap. Okay, mengion secara lengkap di dalam air. Okay, mengion secara lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okay, itu untuk asid kuat.
Okey, untuk alkali kuat sama juga yang depan dia. Okey, mengayon di dalam air. Mesti cakap mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, dia dua-dua untuk kuat mesti mengayon secara lengkap. Mengayon secara lengkap. Fully ionized. Fully ionized in water to produce the hydrogen ion. So, kalau yang lemah pula, okay, sama ada asid lemah ataupun alkali lemah, mesti kamu cakap bahan yang mengayon separa lengkap. Okay, ionized partially in water. Mengayon secara separa lengkap di dalam air, in a water, to produce. Okay, if that is a acid, kalau itu adalah acid, dia akan menghasilkan ion hydrogen. Untuk yang lemah, dia akan menghasilkan ion lemah. Ion hidroksida, ion lemah. Okay, so dua-dua ini kamu kena ingat. Okay, so kemudian kamu akan dikenali, okay, tentang kekuatan asid kuat ni. So yang iaitu yang mengenai pH. Okay, so kamu tahu bahawa pH scale kita ada 1 hingga 7. 1 hingga 7 ini adalah berasid. 7 hingga 14. Okay, 14 sampai ini adalah alkali. Okay, so semakin kuat atau semakin tinggi kepekatan. Okay, bila cikgu buat macam ini, maksudnya ini menunjukkan kepekatan ion hidrogen. Okay, ion apabila kepekatan ion hidrogen semakin meningkat, so ini akan menunjukkan pH untuk asid akan menjadi kecil. Okay, apabila ion hidrogen akan semakin menurun, okay, kepekatan ion hidrogen semakin menurun, ini bermakna okay, pH dia akan semakin meningkat, akan jadi besar, makin besar. Okay, maksudnya bila pH makin besar, maksudnya pH dia, kepekatan ion hidrogen dia adalah lebih rendah. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan pula. Okay, apa yang kamu belajar lagi? Untuk alkali pula, okay, apa yang kamu belajar apabila kepekatan ion hidroksida. Okay, ingat dia, kalau cikgu buat bracket yang macam kotak ni, ini menunjukkan kepekatan. Okay, kepekatan ion hidroksida semakin meningkat, ini bermaksud pH dia pun akan semakin besar. Okay, apabila kepekatan ion hidroksida semakin rendah, so ini menunjukkan pH dia akan semakin rendah ataupun semakin kecil. Ini yang akan kamu belajar. Okay. Selain daripada ini, okay, apa yang lagi kamu belajar? Mengenai nilai pH. So, nak dapatkan nilai pH sama dengan negatif. Okay, kalau yang pelajar yang tingkatan 5, kalau tak ingat lagi, pH sama dengan negatif log concentration H+. So masihkah lagi kamu ingat bahawa 14 sama dengan pH tambah POH. So nak dapatkan POH bagaimana? 14 tolak pH. So nak dapatkan POH. So nak dapatkan nilai POH macam mana pula? So ingat lagi balik, okay, bagaimana nak carikan kepekatan ni. Okay, so kemudian kamu akan belajar mengenai peneutralan, iaitu neutralization. Okay, neutralisasi, peneutralan, ya Allah. Okay, peneutralan yang mana? Peneutralan yang kamu belajar apabila asid tindak balaskan dengan alkali, kamu akan mendapat garam dan air. Okey, so nanti kamu akan buat buatlah eksperimen lah. Okey, yang ini mana ada juga problem solving. Okey, penyelesaian masalah. Okey, so sebelum cikgu lupa itu, okey, dalam asid dengan base ini pun, okey, dalam asid dengan base pun kita ada belajar mengenai sifat kimia. Okey, sifat kimia. Okey, sama ada untuk asid ataupun alkali. Okay, untuk asid ataupun alkali, kena ingatlah. Okay, apabila asid bertindak balas dengan alkali akan dapat apa? Asid tindak balas dengan alkali metal akan dapat apa? Asid tindak balas dengan logam karbonat akan dapat apa? So alkali pula, alkali tindak balas dengan asid akan dapat apa? Alkali akan tindak balas dengan amonium klorid, amonium
halogen amonium akan dapat apa. So itu semua kamu kena tahu. So dalam yang kita belajar, kita ada 3 sifat kimia untuk asid dan 3 sifat kimia untuk alkali. Itu untuk introduction. Cikgu baru introduction. Yelah, sebab saya nak ingatkan lagi. Pelajar-pelajar tingkatan 5 lah terutamanya. Terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5, apa yang dah kamu belajar. So jom kita lihat, jom kita lihat apa yang kamu jawab. Sepatutnya kamu dah jawab lah. Sepatutnya kamu dah jawab soalan ini. Siapa yang baru hadir dalam kelas saya, sila isikan link kehadiran dekat dalam ruangan chat ya. So tahniah. Tahniah kepada kamu semua ya, dah berjaya hadir dalam kelas cikgu. Alhamdulillah. Walaupun tak berapa ramai pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5 apabila bergabung ni. Sepatutnya pelajar tingkatan 5 26 tambah dengan 9, sepatutnya kamu akan dapat lebih kurang 45 pelajar. Tapi malangnya kita dapat sikit je. Tak apalah. So kita belajar yang nak belajar sahaja. Mungkin mereka pun mungkin ada kekangan masing-masing lah. Kita husnuzon, iaitu kita bersangka baik dengan mereka semua. Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi 3 jenis larutan. So setiap itu larutan mempunyai pH yang berbeza ya. So yang pertama, larutan yang pertama pH dia adalah 1, yang kedua 3 dan yang ketiga adalah 14. So bila nampak sahaja larutan ini, so set in your mind. So that is for the pH value 1, that is a acid. For the pH 3, that is a acid also, but this is a weak acid and this is the like a strong acid. Acid yang kuat. Kemudian 14. 14 dia adalah alkali. Yang ini mostly that is a alkali kuat. So dalam kepala kamu dah ada mind, dah ada set. Yang apa benda? Bila kamu tengok sahaja soalan, kamu dah dapat bayangkan. Apakah jenis soalan? Soalan ni mesti dia nak tanyakan alkali kuat ke, asid kuat ke, asid lemah ke. So kita tengok soalan yang pertama. Berdasarkan rajah 3, kenal pasti larutan yang mana asid kuat. So tadi cikgu dah cakap kan? Cikgu dah cakap mesti dia akan tanya asid kuat. So cikgu dah bagi tahu mana satu asid kuat. So cikgu dah cakap tadi, apabila pH dia adalah air. Apabila pH adalah rendah, apabila pH itu adalah rendah, ini bermaksud pH rendah maksudnya asid itu adalah kuat, iaitu kepekatan ion hidrogen dia adalah tinggi. Apabila pH itu tinggi, maksudnya kepekatan ion hidrogen itu adalah rendah. So kamu tahu bahawa solution X adalah asid yang kuat berbanding dengan larutan Y. So buat dah. So tulis kat sini X. Contoh, cikgu saya nak buat larutan X, boleh? Boleh, tak ada masalah. So kalau saya tulis X je lah. So alkali kuat. So alkali nak tak nak kamu ambil ini sajalah sebab pH dia adalah 14. Untuk alkali pula, masih kan ingat yang tadi cikgu cakap, bila pH dia adalah besar, maksudnya kepekatan ion hidroksida adalah tinggi. Bila pH dia adalah rendah, ini bermaksud kepekatan ion hidroksida dia adalah rendah. So that is the strongest alkali, that is a Z. So tulis Z saja. Terangkan mengapa larutan Y mempunyai nilai pH yang tinggi daripada larutan X. So cikgu dah cakap tadi. So kamu dah tengok. Larutan X tadi. Larutan X ini kalau kamu tengok adalah asid yang kuat. Larutan Y adalah alkali yang kuat. Dia kata terangkan mengapa. Kalau kamu tengok ya soalan. Kalau soalan tengok dua markah, maksudnya explanation kamu kena ada 2 point. Yang pertama kamu cakaplah. So kamu tahu X tadi pH value dia tinggi. Kenapa? Cakaplah. Larutan terangkan mengapa larutan Y. Dia nak larutan Y. So larutan Y, kenapa pH dia tinggi? So kamu cakap larutan Y ialah asid lemah.
Cikgu, saya nak cakap larutan Y mengion separa di dalam air. Boleh cikgu? Boleh. Itu kategori P1. P1 pun sebenarnya point nombor 1. Okay? Dia ada dua. P1 iaitu yang pertama kamu cakap asid itu adalah asid lemah. Yang kedua, yang kedua dia mengion separa. Okay? That is a P1, point yang pertama. Okay, tengok ya point apa yang cikgu tulis. Okay, yang kedua, kamu cakap mempunyai, ada tak point kamu? Mempunyai kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay, ataupun kamu nak cakap pH, nilai pH dia adalah tinggi. Ataupun kamu cakap nilai pH adalah tinggi. So mana-mana ini kamu akan dapat P2 iaitu point nombor 2. Okay, yang ini dia dah menerangkan. Dia tanya kenapa Y ni mempunyai nilai pH yang tinggi. Okay, sebabnya dia punya larutan adalah sebab yang pertama dia adalah asid lemah. Yang kedua mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay. So, kalau saya tak akan bagi nilai pH sebab dia dah cakap dekat dalam soalan. So, dia bukan kategori jawapan. So, ini cikgu tak nak terima. Tapi skema dia ada. Tapi salah saya tak nak terima yang ini. Tapi yang dia buat salah. Okay. So, kita kena kadang-kadang kimia memang kena tegas. Okay. Sebabnya kimia ni dia melibatkan semua orang kena belajar. Kimia. Okay. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas antara larutan X dan Z. Okay. Persamaan ion. Ya Allah, persamaan ion tu apa? Okay. Persamaan ion antara larutan X dan larutan Z. X dengan Z. So, kamu tahu bahawa larutan X tu adalah asid. Okay. Larutan Y tu adalah alkali. Dua-dua ini adalah jenis yang kuat. Cikgu, macam mana nak tahu untuk persamaan ion? Okay, tengok betul-betul. Okay, untuk persamaan ion dan persamaan kimia berbeza. Okay, kalau persamaan ion dia menyebabkan ion. Okay, cikgu macam mana? So, X tadi kamu tahu adalah asid kuat. So, bila asid kuat kamu ambillah contoh satu asid kuat. So, saya bagi satulah contoh. So, satu asid kuat adalah HCl. Okay, asid hidroklorik. Okay, apabila bertindak balas dengan alkali kuat. Bagilah satu alkali kuat. Alkali kuat satu adalah natrium hidroksida. Contoh. Okay, kemudian hasil yang akan kamu dapat adalah natrium klorida tambah air. Okay. Kalau dapat je macam ini, nak buatkan persamaan ion, okay, kamu pecahkan asid dengan alkali ni kepada ion. Yang garam ni pun kamu pecahkan kepada ion. Kenapa cikgu? Sebab bila mengion di dalam air dia akan menghasilkan ion. So yang ini adalah hidrogen ion, klorida ion, natrium ion. Tulis ya. Okay, tulis untuk kamu tahu. Hidroksida ion. Okay, yang ini pun sama, natrium ion, klorida ion. So, yang ini air dia tidak akan. Okay, dia akan terus dia tulis H2O. Okay. Kemudian kamu potong mana yang sama. Okay, mana yang tak sama kau jangan potong. Cl sama dengan Cl, kiri dan kanan. Na sama kiri dan kanan. So apa yang tinggal? Yang tinggal adalah H plus tambah OH minus akan dapat H2O. Inilah persamaan ion. Okay, so tulislah. Okay, tulis kat sini cantik-cantik. Okay, so H plus tambah OH minus akan dapat H2O. Okay, dah faham. Siapa yang tak faham, malu nak cakap, tulis kat ruangan chat. Okay, kemudian kamu cakap lagi, dia kata Sally mahu menyediakan jeruk mangga. Berdasarkan larutan darjah 3, yang mana yang paling sesuai nak buat jeruk mangga? Takkan aku nak buat jeruk mangga guna asid kuat je tak? Confirm mangga tu pun akan jadi dia akan melebur. Okay. So yang sesuai adalah
apa namanya, asid yang lemah. So antara X dengan Y tadi, mana asid yang lemah? So asid yang lemah cikgu cakap tadi adalah asid Y, solution Y, larutan Y. So kamu tulis larutan Y. Kamu nampak 3 markah? Dan bila kat sini 3 markah, maksudnya ada 3 point. Okay, cikgu selalu sangat tengok lagi-lagi pelajar tingkatan 5 menjawab haba penyesaran. Okay, tak cukup point. Okay, pastikan kamu kena cukup point kamu ya. Okay. Yang pertama, yang pertama larutan Y. Okay, ini satu markah. Okay, markah yang kedua kamu cakap larutan Y ialah asid lemah. Okay, so kenapa dia sesuai nak buat jeruk ni? Kamu cakaplah asid lemah tidak akan menghakis. Contohnya apa tadi ya? Kalau nak buat jeruk, selalu orang buat pakai cuka lah. Ataupun asid etanoik. Okay, asid lemah. Okay, that is asid lemah. Ataupun cikgu boleh tak kalian nak cakap dia tidak akan memusnahkan struktur mangga tu. Ataupun cakap cuka tu boleh dimakan. Ataupun kamu cakap dia tidak akan menghakis kamu punya lidah. Ataupun kamu cakap dia tak adalah bau yang sangat tajam. Okay. So itu adalah salah satulah. Okay, so ini akan kamu dapat 3 markah. Okay, macam mana 3 markah? Larutan Y 1 markah, larutan Y asid lemah 1 markah, dan asid lemah itu tidak akan menghakis ataupun apa-apalah yang berkaitan yang apa? Yang bersesuaian, okay, dengan alasan, okay, bersesuaian dengan alasan ini. Okay, dah siap nombor D. So yang kedua. Okay. Asmah adalah pembantu makmal di SMK Bukit Radium. Beliau diminta oleh Puan Fauziah yang merupakan guru kimia di sekolah tersebut untuk menyediakan. So ini pelajar tingkatan 4 baru je belajar hari semalam. Okay, menyediakan 500 cm padu 0.1 molar larutan Z. So tadi tahu larutan Z tadi alkali kan? Dengan menggunakan 1 mol DM³ larutan Z. Hitungkan isi padu 1 molar larutan Z. So ini adalah tindak balas. Tindak balas apa? Proses apa? Bukan tindak balas. Proses apa? Proses dilution, pencairan. Yang mana kalau proses pencairan tolong gunakan M1 V1 sama dengan M2 V2. So yang daripada asal dia, stok solution dia, larutan stok dia 1 molar. So 1 molar kamu masukkan dah dalam rumus 1 M1. So V1 kita nak cari. Okay. Kemudian M2 apa yang kamu nak buat? So yang kamu nak buat 0.1 molar. Okay, 0.1 molar berapa isi padu dia? 500. Okey. Dah dapat situ, okey, nak dapatkan V1. Cikgu tak payah bahagi 2. Ni 2 ni tak payah bahagi 1000 cikgu. Boleh kalau kamu nak buat. Tapi kalau kiri kanan tu kamu tak bahagi 1000 tak payah nak buat. Okey, faham tak? Kalau kanan tu tak bahagi 1000, so kiri kau janganlah memandang kat bahagi 1000 pula. So dua-dua kena bahagikan 1000. Okay, kalau kamu tak bahagi 1000 tak payah. Tak perlu. Sebab dia automatic dia akan cancel out. Okay. Kemudian, so kira-kira kamu akan dapat 0.05 dm padu. Okay. So ataupun 50 cm padu. Okay. Faham ya? So sebenarnya cikgu nak buat voice, cikgu buat yang channel tu untuk kita buat voice chat. Tapi sebab voice chat ni bila cikgu fikir pula tak boleh nak menulis. So kamu tak boleh tengok apa jawapan cikgu. Cikgu dia bercakap, dia tak menulis. So saya takut kamu tak faham. So ini adalah salah satulah sebab apa saya tak nak buat pakai voice chat. Saya fikir macam tak sesuai sebab kita memerlukan pengiraan. Okey. Okay, kepada pelajar-pelajar yang baru hadir, sila isikan ruangan chat kehadiran ya. Okey. Yang ini pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi. Tapi kamu boleh jawab sebenarnya. Walaupun nampak, alah cikgu susah cikgu tak boleh nak jawab. Tak belajar lagi.
Tak. Okay. So ini adalah proses untuk penitratan. Okay. Titration yang mana susunan untuk penitratan iaitu 25 cm padu larutan natrium hydroksida. So kamu tahu that is a alkali. Okay. 0.5 mol. Okay. Dengan asid hidroklorik iaitu 0.4 molar. Okay. Dengan menggunakan penunjuk X. So kita belajar juga. Okay. Kita dah belajar juga iaitu penunjuk. Kita ada macam-macam penunjuk. Methyl orange. Phenolphthalein. So lagi penunjuk universal pH meter tu lain lah. So berbagai penunjuk. Okay, methyl orange. Okay, so kamu kena tahulah. So ini pelajar-pelajar tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 yang tak ingat. Okay, yang dalam biuret ini mesti kamu letakkan asid. Yang dalam conical flask ni kamu mesti letakkan alkali. Okay, dan letakkan penunjuk X. Okay, kemudian cadangkan satu bahan yang sesuai. Okay, so kalau ni pelajar tingkatan 5 mesti ingat apa penunjuk yang kamu buat dalam makmal masa hari tu. Buat eksperimen. Kalau pelajar tingkatan 4 tak apalah, tak belajar lagi. Okay, so kamu kena ingatlah. Okay, cadangkan satu bahan yang sesuai untuk penunjuk. Okay, ini soalan apa ni? Kita renggan dulu. Okay, penunjuk. Okay, apa yang sesuai untuk jadikan penunjuk ini? Okay, so yang untuk sesuai untuk jadikan penunjuk ini adalah phenolphthalein. Alamak. Okay, hari tu kamu buat guna phenolphthalein. Betul ke ejaan dalam bahasa Melayu? Cuba semakkan untuk saya. Betul ke saya punya ejaan di bahasa Melayu? Kalau tak betul itu bagi tahulah ya. Cikgu ni bukan apa. Kalau phenolphthalein dalam bahasa Inggeris dia lain. Dia lain sikit. Okay. So kita nak tengok Terengganu skema. Soalan nombor 4. So minggu depan kita buat untuk asid ya, pelajar tingkatan 5. Pelajar tingkatan 4 tak perlu masuk. Yang mana tingkatan 5 sahaja. Yang mana tingkatan 5, tingkatan 4 punya nanti saya akan record. So nanti kamu akan semak sekali sendiri lah ya. Okay, phenolphthalein. Betul ke? Okay, betul. Okay, ataupun cikgu boleh tak saya pakai methyl orange atau methyl ginger? Methyl orange dalam bahasa Inggeris. Metal ginger pun boleh. Okay. So contoh, kamu pakai phenolphthalein. So untuk B punya jawapan, okay, kalau dia minta untuk nyatakan perubahan warna. Okay, kalau aku kata perubahan warna, tolong buat sebelum dan selepas. Warna sebelum dan selepas. Okay, kalau untuk phenolphthalein, okay, kalau kamu guna phenolphthalein, pastikan kamu buat merah jambu, pink to colorless, kepada tanpa warna. Okay. So kalau kamu gunakan methyl orange, so kamu akan buat kuning ke jingga. Okay. So yang kedua, namakan tindak balas. So tadi cikgu dah bagi tahu. Okay, tindak balas asid tambah alkali. Nama dia adalah peneutralan. Okay, dalam bahasa Inggeris neutralization. Okay, yang ini, yang nombor B ni, belajar tingkatan 4 sepatutnya dah belajar dah. Okay, semalam kita dah belajar phenolphthalein tu macam mana, metal ginger tu macam mana. Okay, tuliskan persamaan. Ya Allah, senangnya soalan. Okay, tuliskan persamaan. So, tadi kita pakai asid hidroklorik. So, HCl, tindak balaskan dengan, so tadi pun cikgu dah buat tadi soalan tadi. So, yang ini NaCl. Pejam mata pun tahu jawab. Soalannya aras rendah sangat. So, kamu akan dapat satu markah lah. Okay. Hitungkan isi padu asid hidroklorik yang digunakan untuk meneutralkan. Okay. Yang ini untuk pengiraan. Okay. Bila tentang pengiraan, okay, untuk pengiraan, okay, calculation, okay, apa maklumat yang dia bagi? Okay, maklumat yang dia bagi larutan natrium hidroksida iaitu 25 dengan 0.05. So ini saya pakai pen lain lah ya. So maklumat yang dia bagi dekat sini, M dekat sini adalah 0.5. V dia adalah 25 untuk HCl. M dia adalah 0.4. V dia entahlah, tak tahulah. So dia nak V.
Dia nak hitungkan isi padu asid hidroklorik. Okey, so nak kirakan isi padu asid hidroklorik macam mana? So tolong buatkan. Yang pertama kamu cari dulu bilangan mol. Cikgu, kenapa cikgu cari bilangan mol? Sebab bilangan mol siapa? Natrium hidroksida. Kenapa ambil natrium hidroksida? Sebab maklumat ini dah lengkap. So, apa-apa pun macam bab 3 tingkatan 4 tu, kamu apa-apa pun yang pertama carikan bilangan mol. So bilangan mol siapa? Tulis. Bilangan mol natrium hidroksida. Sama dengan, ingat tak formula N sama dengan mv/1000. So kalau tak ingat, ingatkan balik kepala tu. So ingatkan balik, yang mana bilangan mol dia adalah 0.5 kali 25 bahagikan dengan 1000. Okey. Kalkulator please. So berapa? 0.5 kali 25 bahagi 1000. So kamu akan dapat 0.0125 mol. Okay. Dah dapat 0.5 mol, kamu buat perkadaran. Apa tu perkadaran cikgu? Dia nak apa? Kaitkan tentang apa? Dia nak antara HCl dengan NaOH. So kamu buatlah daripada persamaan 1 mol natrium hidroksida. Ataupun cikgu dah bagi hari tu senang sikit macam mana cikgu bagi idea hari tu. Kamu buatlah NaOH dengan HCl. Kalau sini 1 mol, sini pun 1 mol. Ini daripada persamaan. Ini daripada persamaan. So ikut kalau tak daripada sekiranya 0.0125 mol untuk natrium hidroksida. So dia akan bertindak balas dengan 0.0125 mol juga asid hidroklorik. Okey. Kemudian dia nak volume. So nak dapatkan volume, kamu kira N sama dengan mv. Okey, N sama dengan mv. So nak dapatkan N dah ada 0.0125. Nak dapatkan V, so M dah ada 0.4. So V. So nak dapatkan V, bahagilah. Bahagikan dengan 0.4. So bahagikan dengan 0.4, kamu akan dapat 0.03125 desimeter padu. Ataupun kamu nak tukar kepada sentimeter, kalikan dengan 1000. 1, 2, 3. So kamu akan dapat 31.25 sentimeter padu. Okey. So kalau kamu buat jawapan desimeter padu ataupun sentimeter padu, dua-duanya adalah bersama. Faham ya? Cikgu, boleh tak saya gunakan kaedah yang ini? M1V1 bahagi M2V2 sama dengan N1 bahagi N2. Okey, so saya nak ingatkan ya, kalau kamu guna yang kaedah ni, okey, ini selalunya ini 3 markah tau. Kalau 3 markah dekat sini, selalunya lah, ini saya cakap selalunya lah kan. Okay, selalunya ini adalah P1. Perkadaran adalah P2. Okay, jawapan adalah P3. So ini bermaksud kalau kamu guna kaedah yang ini, untuk jawapan P2 kamu tak akan dapat markah. Okay, so kalau dekat sini 2 markah. So 2 markah maksudnya kamu selamat dari ini lah, P2. So certain pelajar dia akan guna ini. So nak selamat, kamu guna kaedah saya. Okay, guna saja kaedah. Cikgu panjang. Memang panjang. Nak makan banyak? Okay, ikut cakap saya. Okay, kemudian untuk soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya jadan 4 menunjukkan pemerhatian bagi 2 set eksperimen 1 dan 2 apabila hidrogen klorida dalam 2 keadaan berlainan diuji. Okay, yang pertama, hidrogen klorida dalam air, yang kedua dalam propanon. Kalau dalam air dia tukar kata immerse, kalau dalam propanon so dia tidak akan berubah. Okay, so yang ini you know that this is the organic compound, organic solvent. So organic, pelarut organik. Okay, kalau pelarut organik, hidrogen klorida tidak akan menunjukkan sifat asidnya. Dia hanya akan menunjukkan sifat asidnya di dalam air sahaja. So, dia akan mengayon. Okay, ini bermaksud
Okay, tengok soalan. Okay. Nyatakan nama bagi ion yang menyebabkan perubahan. So cikgu dah cakap, okay, ion yang menyebabkan perubahan itu adalah ion hidrogen. Dah, siap satu markah. Terangkan perbezaan set 1 dan set 2. Okay. Kalau dikata perbezaan, okay, kalau yang dikata perbezaan, lepas tu dia ada 2 markah pula. Okay, mesti comparison kamu ada 2 point. Okay, point yang pertama kamu cakap. Okay, kamu compare. Compare tu apa cikgu maksudnya? Perbezaan. Okay, so kamu pertama kamu cakap lah. Kena cakap ya. Eksperimen 1 menunjukkan sifat asid. Manakala eksperimen 2 tidak menunjukkan sifat asid. Okay, so pemeriksa nampak kamu compare, so kamu akan dapat dekat sini 1 markah, point nombor 1. Okay, point yang nombor 2 kamu cakap eksperimen 1 mempunyai ataupun ion hidrogen hadir di dalam eksperimen 1. Okay. So eksperimen 1 mempunyai ion hidrogen, manakala eksperimen 2 tidak mempunyai ion hidrogen. Okay, mempunyai ion hidrogen. So point yang nombor 2 ni adalah P2. Okay, P2. Kalau, okay, saya nak ingatkan dia, kalau dia suruh kamu compare, maksudnya dia bandingkan. So bila bandingkan, tolong bandingkan antara set 1 dan set 2. Okay, so faham ya semua? So hari ni kita tengok berapa orang yang hadir. Aiman baru keluar, so 27, 28. Kita apa dah. Okay, so pergi kepada kita pergi kepada next. MRSM 2017. So bila dapat soalan dia, tengok soalan. Tengok soalan tu. Hati-hati bila menjawab soalan. Bila kamu jawab soalan, tolong hati-hati ya. Soalan Rajah 3.1 menunjukkan lengkung penitratan berdasarkan kepada tindak balas larutan natrium hidroksida 1 molar asid hidroklorik dengan menggunakan phenolphthalein sebagai penunjuk. So the end point here, takat akhir dia adalah 7. Okay, so soalan. Nyatakan nilai pH pada takat akhir penitratan. So takat akhir dia adalah nilai pH kat sini 7. So tulis 7 je lah. Senangnya soalan SGP. Soalan seterusnya. Namakan garam yang terbentuk. So ini adalah tindak balas antara HCl dengan NaOH. Tadi pun kita dah buat. So nama dia adalah natrium hidroksida. Cikgu, kalau saya buat formula, salah. Sebab dia minta nama. Natrium hidroksida. Dia minta nama. So bila dia minta nama, nama akan panjang. Okay, nama akan panjang. Okay, next. Okay, seterusnya, kirakan kepekatan. Okay, yang ini dia kata kepekatan untuk menetralkan. Macam tadilah M1 V1, M2 V2. Okay. Yang pertama kamu keluarkan dulu. Apa maklumat yang dia bagi? Okay, maklumat yang dia bagi adalah kepekatan dan isi padu untuk asid hidroklorik. Okay. So, lagi apa yang dia bagi? So, lagi dia bagi adalah, tak ada dia bagi lagi. Okay. So, buatkan perkadaran je lah. Okay. So yang ini punya soalan yang pertama, step yang pertama. Okay, step yang pertama kamu kirakan bilangan mol HCl dulu. So N sama dengan MV over 1000. So N sama dengan M. M adalah 1, V adalah 20 bahagikan dengan 1000. Tekan kalkulator. So kamu akan dapat 0.02 mol. Okay, dah dapat 0.02, kamu buatkan perkadaran. Okay, ini adalah di antara HCl dengan NaOH. Okay, kalau dekat sini, okay, from the equation 1 mole of a HCl will
react with the 1 mole of the NaOH. 1 mole HCl akan bertindak balas dengan 1 mole NaOH. Cikgu, mana cikgu tahu? Ya Allah, tadi dah 3 kali dah cikgu tulis kat equation. Macam ni. Nampak tak equation cikgu ni? Allah, cikgu Ziana, HCl dengan HCl, NaOH. Astagfirullahalazim. So, tambahkan dengan NaOH. So, cikgu akan dapat NaCl tambah dengan H2O. So, you look here, this is a 1 and also this is a 1 also. So, kalau sekiranya 0.02 mol untuk HCl, so it will produce also same 0.02 mol for the NaOH. So, dia adalah sama lah. So kalau ini 1 mol, kalau ini 0.02, ini pun 0.12. Dah siap ke cikgu? Belum. So sebab tu sini 3 markah. So step yang ketiga, markah yang ketiga. Markah yang ketiga dia nak kepekatan. So dia nak kepekatan apa? Kepekatan NaOH. So nak kirakan kepekatan, kamu buatlah guna N sama dengan MV. So N sama dengan MV, kamu nak dapatkan okay, N kamu adalah 0.02. Okay. So M kamu tak tahu. V kamu tahu ke V kamu berapa? Okay, kamu tengok sini. V yang kamu gunakan, budak ni. V. V. So dekat sini, okay, endpoint dia 7. So volume yang digunakan sini 20. So kamu ambil sini lah 20. So V dia adalah 20. Okay, ni trik lah. So cikgu, soalan ni tak tulis pun volume ni, macam mana cikgu cari? So daripada graf kamu tadi. So M sama dengan 1.0 mol dm negatif 3. Mesti unit ada ya. 1 mol dm negatif 3. So soalan seterusnya. Pertitratan diulangi dengan menggunakan 1 molar asid sulfurik bagi menggantikan HCl. So kamu tahu H2SO4 adalah diprotik. So dalam kepala otak kamu dah tahu dah jenis soalan. So ini adalah diprotik. Ini adalah monoprotik. Siapa yang masih lagi blur mengenai diprotik, monoprotik, kena ingatlah. Okay, ramalkan isi padu. So nak kirakan isi padu larutan NaOH, so kamu kena kirakan. Okay, yang pertama kamu tengok. Okay, kalau dia guna HCl, NaOH dia dapat 20. Okay, kalau dia guna H2SO4, dia menghasilkan 2 mol hidrogen ion kan. So 20 tu kau gandakan dengan 2. So 20 kali 2 kau dapat 40. 40 apa? 40 cm padu. So kalau dikata sebab apa? Kamu cakaplah H2SO4 ialah asid diprotik. Ataupun cikgu boleh tak saya cakap kepekatan ion hidrogen 2 kali ganda. Boleh. So ini P2, ini pun boleh jadi P2. This is a P1. Apa tu cikgu? Point nombor 1, point nombor 2. Cikgu kalau soalan tanya gram terbentuk tu maksudnya hasil ke? Kalau soalan tanya gram yang terbentuk itu maksudnya hasil ke gram? Garam, ingatku gram. Ya, betul, hasil. Sebab asid tindak balaskan dengan alkali, itu adalah garam. Itu adalah hasil. Astagfirullahalazim. Biasalah malam-malam kan, Sabtu pula tu tengok bola kan lagi bagus kan. Okey. So rajah 3.2 menunjukkan bagaimana pengasidan laut berlaku. So ini kalau pengasidan, this is the kebat. Okey, ini adalah soalan kebat lah. Okey, jumlah kalau dah dapat soalan macam ni, nak tak jawab agaknya ya. Tinggalkan. Jangan tinggal. Rugi. Okey, cuba jawab. Jumlah asid karbonik yang tinggi meningkatkan keasidan air, menyebabkan ia tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. So ini sebab pencemaran lah. So pencemaran ini, ya betul Fika. So yang itu hasil, kalau dia minta hasil maksudnya garam itu adalah hasil kamu. Okay, garam itu adalah hasil kamu. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi tolong tanya ya. Okay, so NaCl adalah hasil, produk. Okay. Dia nak hasil. Soalan apa ya Fika?
Cikgu kalau tanya garam yang terbentuk tu maksudnya hasil ke? Maksudnya garam yang terhasil tu bukan ke NaCl. Ya, garam yang terhasil adalah NaCl. Kenapa ya soalan yang mana yang ada ke cikgu jangan tersalah? Astaghfirullahalazim. Seorang. Okay, terima kasih Fika. Okay, natrium hydroksida cikgu cakap. Okay, terima kasih Fika. Natrium klorida. Astaghfirullahalazim. Ya, betul-betul Fika. Garam. Okay, natrium klorida. Kenapa cikgu tulis natrium hydroksida? Seorang pun tak nak tegur. Nasib baik Fika dia. Terima kasih Fika. Ya, betul. Natrium klorida. Betul-betul. Cikgu terbaca. Cikgu rasa cikgu tulis natrium klorida tapi tertulis natrium hydroksida. Minta maaf ya. Biasalah dah tua, faktor usia. Okey. Okey, terima kasih Fika. Okey. Jika air larutan di atas dipindahkan ke dalam akuarium, cadangkan satu kaedah yang sesuai untuk meningkatkan nilai pH-nya. So, nak tingkatkan nilai pH maksudnya kita nak jadikan dia asid lemah lah. So, nak jadikan dia asid lemah, so macam mana? So, kamu cakap jika air laut di atas dipindahkan ke dalam akuarium, cadangkan satu kaedah untuk meningkatkan nilai pH-nya. So maksudnya kamu letakkanlah apa-apa yang mana yang boleh jadikan dia neutral. So contohnya kamu cakaplah letakkan ataupun larutkan air kapur. Okay. Ataupun serbuk soda. Ataupun kalsium karbonat. Ataupun kalsium oksida. Okey. Kenapa dia kata? Sebab kamu cakap lah. Okay, contohnya kamu kata air kapur. So air kapur akan, kita nak meneutralkannya. Meneutralkan air yang berasid. Okay, asid. Okay. So, kalau cikgu ada salah ke, cakap ke apa ke, salah ajaran ke, tolong bagi tahu cikgu ya. Cikgu tak ada masalah, cikgu tak makan orang. So, biasalah manusia buat kesilapan tu biasa. Sebab itu kita kena saling tegur menegur. Okay. So, apakah hubungan antara, so cikgu dah cakap tadi. Okay, apabila kepekatan ion hidrogen tinggi, maka nilai pH akan rendah. Okey, dah. Itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ni sebenarnya. Okey, sebab kita nak ulang. Okey, sebenarnya untuk KBSM, acid base dengan salt ni dia splitkan dua. Dia bahagikan dua. So bila dia bahagikan dua, so tak ada dah nampak tough sangat bab tu. So kalau kamu belajar masa tingkatan 4 dulu, kalau tingkatan 5 sangat padat. So dia memang tujuan dia nak cakap padat kan. So tak tahulah kenapa. Macam juga bab 1 tingkatan 5. Dia ada dua bab lain tu. Pengoksidaan, redox reaction. Satu lagi untuk elektrokimia. So dua benda yang berbeza dijadikan satu bab. Itulah KSSM. Okay. So nanti kita akan belajar untuk bab salt minggu hadapan. So hari yang sama, jam yang sama. Okay. So minggu depan, okay, untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 sila ulang kaji, ingat balik jenis-jenis garam, salt, soluble, insoluble, bila tindak balas dengan apa akan hasilkan apa. So ada berapa soalan minggu depan? So 1 soalan, 2, 3, 4. So 4 sahaja soalan minggu depan. So sila siapkan sebelum hari Sabtu ya. Okay, so untuk kerja kamu, kerja kamu untuk minggu ini, cikgu kata paling minimum 1 minggu buatkan 1 esei kan. So tolong ya, tolong nanti, untuk saya akan letakkan dalam Google Classroom, sila jawab paling minimum. So paling maksimum kamu buat 2. Paling minimum kau buat 1. Buatlah. Buatlah sedaya mana. Okay, kamu buat Kelantan dan SBP. So 2 ni ya. So kalau paling kurang pun buat 1. Paling banyak buat 2. So buat slow sebelum hari Sabtu. Okay, saya nak lihat bagaimana cara kamu nak buat jawab soalan acid dan base. Okay,
dan hantar kepada Google Classroom dan saya akan tanda insya-Allah. Okey. So, sampai itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan tak? Hana, ada soalan ke? Ada. Tak ada. Okey, terima kasih. So, Syamil ada soalan tak Syamil? Ada ke? Sempat ke mandi tadi? Bye. Main bola ke? Tak ada. Tak ada. Okey, so tanya kepada semua pelajar yang hadir. So, ada tak rasa, saya nak tanya kamu lah secara jujur lah, okay? So secara jujur, okay, saya nak tanya lah, okay, adakah, okay,